Yes PM 2020. Result okey ke? Bismillah, Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih kerana sudi klik dan tonton video ini. Kepada anda yang baru sampai ke channel ini, selamat datang aku ucapkan. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi sebelum aku nak teruskan kepada aku punya perkongsian hari ini, aku nak minta kepada korang yang tengok video ni, kalau korang ada kenalan atau adik-beradik ke, atau ada sanak saudara yang baru saja dapat result SPM baru-baru ni, InsyaAllah perkongsian yang aku akan sampaikan ni adalah perkongsian yang bermanfaat, terutamanya kepada orang yang baru saja mendapat result baru-baru ini. Jadi seperti biasa, aku ditemani dengan pembantu hari ni. Olga, kasih suara sedikit. Macam biasa, sedikit. Jadi macam kita tahu, beberapa hari baru ni, iaitu pada 10 Jun 2021, hari Khamis, calon-calon SPM 2020 baru saja menerima keputusan peperiksaan mereka. Jadi, kasih tepuk tangan sikit. Okay, jadi aku di sini nak mengambil kesempatan dan peluang untuk mengucapkan ribuan, jutaan tahniah di atas keputusan masing-masing. Tak kira lah keputusan korang tu baik ke, kurang baik ke, yang penting korang dah usaha sebaik mungkin, korang dah buat yang terbaik, korang dah all out sepanjang dalam alam persekolahan menengahan. BM aku. Korang dah buat yang terbaik, korang dah all out. Yang sampai form 3 dah PT3 apa semua. Lepas tu sampai form 5 SPM lagi kan. Lepas tu yang sekolah-sekolah agama mungkin ada periksaan-periksaan lain, macam kat tempat ada yang SMU ke, SMA ke. Jadi yang dapat result cantik, result lawa, result nice tu, alhamdulillah, terima kasih. Asal terima kasih Google? Bukan terima kasih, alhamdulillah, tahniah nak aku ucapkan kepada korang. Itu rezeki yang korang dapat setelah bertungkus lumus dalam peperiksaan. Untuk yang dapat result kurang baik ni pula, jangan bersedih. Sebab apa? SPM ni bukan perakhiran segala-galanya. Korang ada banyak lagi nak lalui dalam fasa kehidupan korang ni. Korang dah buat yang terbaik, korang dah usaha yang terbaik. Jangan risau. Okay. Jadi di sini aku nak kongsikan beberapa perkara lah untuk calon-calon lepasan keputusan SPM ni. Lepasan SPM korang dah lama dah kan. Ni keputusan SPM ni. Apa benda yang korang boleh buat? Lepas dah dapat tahu result ni kan, mungkin kadang-kadang ada yang blur, tak tahu apa nak buat kan. Lepas dah keluar result ni, macam apa aku nak kena buat, apa aku nak kena buat kan. Macam contohlah, ada serta-serta orang tu kan, bro, gua nak tanya sikit, result gua dah keluar kan. Jadi okey lah, gua nak kata apa tu, gua nak kata tinggi sangat tu tak ada kan, sebab gua kelas bawah je. Jadi gua nak tahulah juga kan, apa benda yang gua boleh buat dengan CJ gua tu kan. Mungkin juga ada yang style macam ni. Saya sudah pun mendapat keputusan peperiksaan saya dan alhamdulillah keputusan saya memuaskan. Jadi apakah langkah seterusnya yang perlu saya buat? Ini yang nak beritahu jawapan ni. Baiklah, ini adalah sekadar perkongsian daripada aku selepas saja korang dapat keputusan. Yang pertama adalah korang kena menanyakan pendapat daripada guru-guru ataupun senior-senior, atau mungkin kawan-kawan sendiri atau ahli keluarga sendiri, ke arah mana yang korang nak perlu bawa. Sebab kita tahu lepas SPM ni dia ada banyak cabang dia. Ada yang nak pergi asasi, ada yang nak pergi STPM, lepas tu mungkin juga ada yang nak pergi ke college vocational untuk kemahiran apa semua. Ada juga yang aliran agama nak ambil STAM. Ada mungkin nak terus masuk ke alam universiti, yang macam aku cakap tadi, asasi ke, diploma ke. Mungkin ada yang nak masuk matrik, atau mungkin pun nak terus kepada kerjaya, nak bekerja terus. Mungkin ada juga macam tu. Jadi korang sebagai diri sendiri kena tahu apa benda yang korang nak buat sebenarnya lepas ni. Mungkin ada yang dah nak kerja terus, mungkin ada yang masih lagi nak sambung belajar, mungkin ada yang nak ke alam perkahwinan barangkali. Tapi yang single kena carilah. Yang single kena cari dulu lah. Betul lah Google cakap. Okay, jadi first kali tanya pendapat, bincang antara guru atau ahli keluarga. Apa step seterusnya dalam kehidupan korang ni? Yang kedua, apa benda? Korang kena selidik. Korang kena selidik dan kenal pasti apa benda yang korang kena, persiapan yang korang kena buat. Sebagai contoh, kalau orang yang nak sambung belajar, korang target nak sambung belajar kat mana? Universiti ke, ataupun STPM ke, ataupun STAM ke, ataupun matrik. Korang kena kaji, selidik apa benda persiapan yang perlu korang buat. Sebagai contohnya, nak STPM ni, apa benda yang kena ada, buku apa yang nak kena ada ke, ataupun persiapan dari segi
pembelajaran tu, apa benda subjek yang nak kena tekankan ke. Kalau macam untuk persiapan universiti pula, universiti mana yang korang nak pilih. Kalau macam college matrikulasi, korang nak pilih college matrikulasi yang mana, college vocational yang mana. Bila dah dapat target yang korang nak, bagi contoh korang target universiti sekian, college sekian, korang selidik pula pasal college tu apa benda. At least bila korang dah minat dengan sesuatu institut yang korang nak masuk seterusnya tu, korang dah ada preparation awal. Preparation apa dia, Google? Preparation tu pertandingan. Bukan, persediaan, Google. Preparation iaitu persediaan apa yang korang nak kena buat sebelum masuk ke alam universiti ni. Bagi mereka yang nak kerja terus, mungkin ada lah yang macam nak terus bekerja untuk dapatkan pendapatan kan. Korang still kena buat persiapan apa benda pekerjaan yang korang nak tu. Mungkin ada yang nak berbisnes. Okey, tetapkan terus apa bisnes yang korang nak buat, macam mana cara nak kembangkan bisnes tu. Atau mungkin korang nak bekerja dalam sektor perkhidmatan awam ke, ataupun nak bekerja sendirilah. Yang penting korang kena ambil tahu dan selidik, korang kena ambil tahu dan buat persiapan awal supaya at least bukan benda sama juga. Kita dah ada preparation tu, dan bila kita dah start bekerja nanti, benda tu dah mungkin meringankan beban sikit lah, sebab kita dah buat preparation daripada awal. Berbalik kepada yang nak sambung belajar nanti, bila korang dah dapat target tempat yang korang nak pergi tu, institut yang korang nak pergi tu, buat kajian yang mendalam. Tapi jangan fokuskan pada satu institut saja. Sebagai contoh, korang minat dengan University A, korang duk fokus dekat University A je. Sebab apa? Kita tak boleh suka-suka pilih je kita nak masuk universiti mana. Kadang-kadang mungkin kita niat hati nak ke University A, tapi nanti masa isi UPU online sistem letak kita kat University B. Jadi bila korang dah isi dekat UPU tu ke, ataupun korang dah buat beberapa tapisan untuk universiti atau institut atau college yang korang nak tu, terus selidik beberapa, jangan fokuskan pada satu saja. Selongkar semua dia punya website, korang selongkar, korang tengok University A apa bidang pengajian yang ada, University B apa bidang pengajian yang ada, curriculum dekat tempat A ada apa, curriculum tempat B ada apa. Yang seterusnya korang dah dapat target kan, korang dah dapat target korang nak masuk tempat apa. Korang tengok pula bidang pengajian yang macam mana korang nak sambung. Sebagai contoh, kalau korang ni dalam bidang sains, korang nak sambung bidang sains, kita boleh switchkan balik. Mungkin korang nak pilih bidang dulu, atau mungkin korang nak pilih tempat yang korang nak pergi dulu. Mungkin kadang-kadang sesetengah tempat tu dia tak ada bidang yang kita nak kan. Jadi tengoklah bidang mana yang kita berminat, dan kita still boleh go dengan result kita tu. Kalau contohlah keputusan kita tu tidak mendapati sesetengah tempat tu, mungkinlah tak ada rezeki lah. Jadi mungkinlah kita tak boleh nak pilih kan. Lepas tu step seterusnya bagi aku adalah untuk korang mengukuhkan dan mula menyimpan dari segi kewangan. Sebab apa? Pengurusan kewangan dekat alam universiti ni ataupun alam pengajian tinggi ni, dia tak sama macam kita kat sekolah dulu. Dia berdikarinya lebih berdikari daripada yang berdikari sebelum ni. Padia hang merepek. Aku pun tak tahu, aku sebut je Gul. Mungkin daripada korang pernah, mungkin dah ada yang bekerja masa habis SPM baru ni dan dah pun mula menyimpan sikit-sikit. Dan itu memang tindakan yang bijak, tahniah aku ucapkan. Dan yang tak menyimpan masih sempat lagi, ada masa lagi untuk korang mula menyimpan. Bagi aku ujian yang paling sakit sekali dekat universiti ni memang dari segi pengurusan kewangan lah. Aku rasa mungkin itu saja pengurusan daripada aku untuk step-step seterusnya yang korang boleh buat setelah dah dapat result ni. Kepada yang dapat keputusan yang baik tu, alhamdulillah, tahniah aku ucapkan. Kepada yang dapat keputusan kurang memuaskan tu, jangan risau, korang dah buat sehabis baik. Kena ingat dalam kehidupan kita ni bukan berakhir dekat SPM saja. Hidup kita ni bukan soal peperiksaan saja, tapi bagaimana cara kita nak harungi kehidupan kita. Sebab apa kita ni sekarang ni dah mula melangkah ke another phase of life. Elelelelele speaking. Jadi the most important thing adalah bagaimana korang nak survive kat next phase of your life. Fasa kehidupan seterusnya macam mana korang nak survive tu. Dan aku jamin setiap usaha yang kita buat tu, banyak mana usaha yang kita dah buat, banyak itulah hasil dia yang akan kita dapat. Dan kena ingat, sekali kita jatuh bukanlah menjadi asbab untuk kita hanya mengingat tempat jatuh itu, tetapi bagaimana kita ingat dekat tempat jatuh tu, macam mana aku bangkit kembali daripada kejatuhan itu. Sikit-sikit ke, sekali-sekala bagi ayat putih-putih sikit kan. Tapi itulah hakikatnya, bila korang dah jatuh sekali, jangan bermakna korang nak terus baring kat situ pula kan. Belajar bagaimana nak bangkit, dan apa yang dipandang sebenarnya bukanlah di mana tempat kau jatuh, tapi bagaimana cara untuk kau bangkit kembali daripada kejatuhan tu. Alah, dia siap. Okay, itu saja daripada aku. Yang belum subscribe video ni, subscribe video.
Apa guna aku buat channel? Pada yang belum subscribe channel ni, boleh subscribe channel ni, terutama korang yang nak tahu lagi tips-tips perkongsiannya pasal belajar ke. Dan mungkin aku akan share banyak-banyak benda lain lagi lah yang aku boleh share, aku akan share. Terutamanya korang ni budak-budak calon SPM yang baru nak melangkah ke alam pengajian tinggi ni, elok-elok lah sangat subscribe tu. So kalau korang suka video ni, boleh tekan butang like. Kalau tak suka, boleh tekan butang dislike. YouTube dah bagi dua dah, dia tak bagi yang tengah-tengah macam tu. Nak like boleh, tak nak like dislike. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa ke, korang boleh tulis kat ruangan komen kat bawah. Dan yang paling penting, share dekat orang yang tak tahu ni. Mungkin ramai lagi tak tahu yang blur apa semua kan. Syorang care. Typo ketu. Typo. Korang share kat dia orang. Faham Itu saja daripada aku. Bye. Assalamualaikum.